للنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hari ni ibu-ibu buka juzuk yang ke-15. Juzuk 15. Sabar dulu. Belum. Juzuk 15 tu dia ada dua surah. Satu surah Al-Isra, satu lagi surah Al-Kahfi. Tu kan? Surah Al-Isra satu, surah Al-Kahfi satu. Jadi kalau tengok dekat surah Al-Isra tu, ayat yang ke 9. Ayat yang ke 9. Muka surah apa? 287. Kita bahas pada petang ini ayat ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Maksudnya ayat ni sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul. Disebut amat betul kan? Paling lurus, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang sah. Baik, daripada ayat yang ke-9 ini, yang saya nak ajak ibu-ibu faham mengenai ayat ini ialah ayat berkenaan dengan Al-Quran. Ayat yang bersangkut paut dengan Al-Quran. Sebelum ni kita dah bahas dah macam-macam ayat Quran dan tentang perkara yang berkaitan dengannya. Kalau ibu-ibu ingat dulu saya pernah sebut ayat surah Al-Ahzab ayat 28 dengan 29 sebelum ni. Kemudian saya juga pernah sebut cerita dalam Quran juzuk yang kelima mengenai orang perempuan khusus kan. Sebelum ni saya dah cerita waktu. Jadi itu huraian Al-Quran yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi pada petang ini, tafsir yang saya nak ajak untuk ibu-ibu faham ialah ayat yang ke-9 surah Al-Isra juzuk yang ke-15 ini, dia menceritakan tentang apa itu Al-Quran. What is the meaning of Al-Quran? Apa dia Al-Quran? Yang kita ni biasa faham Quran ni, kitab Al-Quran itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Yang mana kalau kita baca dapat pahala. Itu Al-Quran kan. Tapi apa yang saya nak sebut pada petang ini tentang Al-Quran ini, ayat ni disebut Al-Quran bawa petunjuk yang betul. Nak cerita betulnya tu daripada sudut mana? Quran tu.
Jadi saya bukan nak hurai sendiri mengenai Al-Quran ini, tetapi saya ambil satu hadis Nabi nak menghuraikan apa di Quran itu. Ada satu hadis Nabi SAW di dalam kitab hadis Sunan Tirmizi. Dia menyebutkan tentang Al-Quran. Jadi ibu-ibu kena ingat dan catat apa yang saya nak sebut ni mungkin sampai kepada 19 hingga 20 perkara. Sebab hadis tu sebut tentang Al-Quran tu 19 hingga 20 perkara. Saya akan sebut satu-satu. Apa di Al-Quran tu? Yang biasa ni kita memahami Al-Quran ni lah kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW yang kalau kita baca dapat pahala. Tetapi sebenarnya Al-Quran ini bukan sekadar itu. Bukan sekadar kita faham dia sebagai kitab yang sekadar untuk dibaca dapat pahala, bukan itu. Tetapi yang saya nak sebutkan kat sini, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang disebut dalam kitab hadis Sunan Tirmizi. Nabi SAW sebut macam ni, innaha satakunu fitan, sesungguhnya nanti pada akhir zaman akan berlaku macam-macam fitnah. Nabi kata akhir zaman nanti akan berlaku macam-macam fitnah yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Ali bila mendengar Nabi yang SAW kata macam tu, dia kata apa? Famal makhraju minha ya Rasulullah. Apa jalan keluar dia? Apa jalan keluar daripada fitnah itu? Maka jawab Nabi, kitabullah. Dia kata jalan keluar daripada masalah fitnah itu ialah kitab Allah. Maknanya kitab Al-Quran. Jadi kalau mengikut hadis ni, Al-Quran ni bukan sekadar kitab yang kita baca dapat pahala. Tetapi Al-Quran mengikut hadis ni ialah Al-Quran menyelesaikan masalah. Al-Quran berdasarkan kepada hadis ni, Al-Quran itu menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu akan berlaku pada akhir zaman. Zaman siapa? Zaman kita lah. Macam-macam akan berlaku. Masalah individu, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah masyarakat, masalah umat, masalah negara. Jadi segala masalah itu, Nabi kata, jalan keluarnya ialah Al-Quran. Jadi kalau jalan keluarnya Al-Quran itu menggambarkan kepada kita, Al-Quran ini mesti satu kitab yang hebat. Bukan sekadar kalau baca dapat pahala, mesti satu yang hebat. Jadi Nabi sebut kehebatan apa di Al-Quran itu dalam menyelesaikan masalah. Saya sebut satu-satu dalam hadis Nabi sebut. Pertama, yang nombor satu. Dia kata, fihi naba'um ma qablakum. Fihi naba'um ma qablakum. Al-Quran itu, dia kata, dalamnya ada cerita sebelum daripada kamu. Itu statement pertama Nabi. Al-Quran itu ada cerita sebelum daripada kamu, sebelum pada kita. Jadi maknanya, kalau kita buka dalam Al-Quran, kita akan dapat cerita-cerita sebelum pada kita. Sebelum pada kita ni maknanya bukan makna atuk nenek kita tak. Sebelum pada kita lagi. Makna sebelum pada dunia ni, sebelum pada ada alam ini, sebelum ada Nabi Adam dan sebagainya. Maka itu ada disebut dalam Al-Quran Karim. Disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi maknanya apa? Kita Al-Quran ini, kalau kita nak cari satu fakta maklumat, cerita orang dulu, maka kita boleh rujuk di dalam Al-Quran Karim. Itu contoh dia. Itu yang pertama. Jadi kalaulah kita buka buku sejarah, cerita dulu, kita tidak boleh kesampingkan Al-Quran. Kalau kita buka buku sejarah dulu, nescaya mungkin ada cerita dongeng, ada cerita rekaan. Tetapi Al-Quran punya cerita dulu, dia bukan cerita rekaan. Saya bagi contoh. Al-Quran menceritakan dulu tentang asal kejadian manusia. Asal kejadian, ini contoh saja. Al-Quran ada cerita dulu. Mana dulu ni kita kata tentang asal kejadian manusia. Maka Al-Quran menyebut dalam kejadian manusia ni tak serupa macam cerita rekaan manusia. Contoh, teori Darwin. Pernah dengar teori Darwin? Pernah dengar? Tu akak, pernah dengar teori Darwin? Tu yang sebelah tepi tu. Tak pernah? Aduh, pening. Teori Darwin ni, dia mengatakan dalam pengkajian dia, dalam tulisan dia, dia kata manusia ini daripada chimpanzee. Manusia daripada chimpanzee. Dia kata, itu teori apa? Teori Darwin. Dia teori itu, bila teori dia buat buku sejarah, maka buku sejarahnya ni dipelajari oleh orang. Maka sebahagian orang menerima teori Darwin tu. Percaya. Padahal cerita bohong. Pergilah buat kajian sains antara DNA manusia dengan DNA chimpanzee. Bro, tak serupa.
Sebab manusia tu kejadiannya Allah Ta'ala jadikan. Jadi kat situ, Quran cerita waktu. Quran cerita, mana sebelum kita ada, Quran dah cerita dulu. Macam mana kejadian manusia. Maka Allah Ta'ala sebut, khuliqal insanu mimma dafiq. Quran kata, dalam surah, Allah Ta'ala sebut, khuliqal insanu mimma dafiq, dijadikan manusia daripada tulang sulbi lelaki dan payudara perempuan. Ni Quran sebut. Jadi maknanya Quran sebut ni, bila Quran sebut, dalam bab ni rupanya asal kejadian manusia yang menjurus kepada ilmu sains. Ilmu sains. Artinya, benda tu ada disebut dalam Al-Quran. Al-Quran ada cerita dulu. Itu yang pertama Nabi kata. Jadi maknanya kalau kita nak cari maklumat yang benar, maka kena rujuk dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, ni cerita pasal Al-Quran. Jadi saya nak sebut kepada ibu-ibu gambaran bahawa Al-Quran ni bukan sekadar kitab yang hanya untuk dibaca semata-mata. Dia adalah merupakan maklumat fakta yang benar. Yang kedua, kata Nabi, wa khabar ma ba'dakum. Al-Quran ini ada khabar cerita ba'dakum, lepas pada kamu. Kita hari ni akan datang. Quran dah cerita. Kan? Mana yang tadi dulu, sekarang future akan datang. Quran cerita. Maknanya, saya nak sebut, kalau ibu-ibu rasa zaman kita ni, zaman canggih. Kan zaman kita orang kata zaman canggih, adanya handset, adanya langit terbuka. Kita rasa senang nak dapat maklumat. Kita rasa canggih, dah zaman orang kata zaman maju. Tetapi Quran sebut, dia kata ada cerita, Quran sebut selepas pada kita, lepas pada zaman maju. Lepas kita sekarang ni orang kata zaman maju, artinya Quran cerita benda akan datang. Makna antara zaman maju sekarang ni yang Quran, siapa lebih maju? Quran kan? Quran lebih maju, tapi kenapa orang lebih pegang handset daripada Quran? Cuba jawab. Nah, kan? Quran sendiri Nabi sebut dalam hadisnya, kata dalam Al-Quran ada cerita selepas pada kita. Kan? Mana ada cerita dalam handset alam roh, tapi Quran cerita. Mana ada cerita dalam handset alam akhirat macam mana, kan? Tapi Quran cerita. Jadi mana cerita akan datang, apa yang akan ditempuh oleh manusia, dan alam ni jadi besok akan berlaku macam mana. Kan? Kita duk tengok dekat TV, dekat sains, di mana kita dapat maklumat, maknanya bila nak berlaku kiamat, planet bumi ni dia akan belaga dengan planet lain, kan? Kita selalu sebut itu. Tapi Quran dia sebut, iza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal jibalu suyirat, bila langit itu terbelah, dan bila bintang berguguran. Itu kan cerita teori bertembung antara planet dengan planet. Tapi Quran cerita dah. Benda belum berlaku, akan datang berlaku. Artinya, dengan kecanggihan sekarang ni, berbanding dengan Quran, siapa lebih canggih? Quran kan? Lepas ni buanglah handset tu kat longkang. Mahal ya? Quran lagi mahal. Quran menceritakan peradaban dan tamadun manusia, berentasi masa dulu, sekarang dan akan datang. Jadi menunjukkan kepada kita, yang saya nak sebutkan, Quran ni bukan sekadar baca nak dapat pahala, bukan. Dia merupakan satu maklumat yang merentasi masa. Nah tu, yang kita kena faham. Selalu orang hari ni, dia, orang kata, lomba dengan maklumat. Kan? Nak cari maklumat, nak jadi ilmu banyak. Padahal Quran lebih dulu mendahului perkara tersebut. Tetapi orang tak nampak. Orang nampak, handset lagi. Saya nak tanya ibu, handset ni, siapa buat? Manusia buat. Berasal daripada otak. Betul tak? Kalau buat satu perbandingan, handset dengan otak manusia, siapa lebih canggih? Otak manusia. Tapi kenapa manusia sayang sangat dengan handset tu? Cuba beritahu saya. Otak kita, otak manusia, Allah Ta'ala bagikan ilmu sampai boleh terciptanya berbagai-bagai bentuk kecanggihan handset, kan? Bermakna antara handset dengan otak, siapa lebih canggih? Otak manusia. Tetapi otak manusia terpengaruh dengan benda ni. Pagi, petang, siang, malam asyik ke situ, dimasukkan otak dalam tu. Tak gila namanya. Ataupun tak bodoh namanya. Kan? Tu. Sebab tu saya nak sebutkan ibu-ibu, kena pegang selalu Quran banding dengan handset. Sebab apa? Tu Nabi kata. Nabi kata. Apa dia? Programmer Android Quran. Nak tanya ibu-ibu, buka programmer tu dengan program lain mana lebih banyak? Cuba beritahu saya. Apa dia?
Bukan cerita Melayu, Jawa ke Bugis Banjar, bukan. Tapi persoalannya program Al-Quran dengan program WhatsApp, dengan program YouTube, dengan program Facebook, dengan program gaming, dengan program TikTok, dengan macam-macam program tu, mana lebih buka? Ajar tak? Tu tak faham sangat. Sebab tu kena belajar. Yang ini tak payah belajar pun pandai. Apa dia? Budak-budak kecil pun pandai. Kalau orang tua tak pandai juga pun bodoh namanya. Apa dia? Saya ingat kita ni, minta mak cerita lah, saya ingat kita ibu-ibu ni duduk dalam dunia maju. Rupanya duduk dalam dunia Amazon tu. Tak, saya nak fahamkan bahawa manusia hari ni terlampau memperbodohkan diri dia. Satu, terlampau merendahkan akal dia. Sedangkan Al-Quran itu telah menunjukkan sepatutnya kebebasan dan kecanggihan Al-Quran itu perlu ada di dalam akal-akal manusia. Tetapi manusia itu memperbodohkan diri dia dan merendahkan akal dia. Ibu-ibu, cuba ibu-ibu gunakan ilmu, jumpa dengan anak ibu-ibu kan, bagikan handset Al-Quran. Bagaimana nak brainwash anak kita, dia mencintai Al-Quran daripada handset. Kan? Agak-agak senang ke susah? Susah kan? Sebab ibu-ibu sendiri pun macam tu. Tu. Kan? Like mother, like like mother, like daughter. Tu lah tu. Betul lah tu. Bukan like mother, like student. Bukan like teacher, like student. Kalau like teacher, like student, jadi macam aku. Boleh faham? Dan ini benda yang biasa. Yang kita nampak. Saya cuma buka kita untuk berfikir. Sebab kita masih ada akal untuk memikir sesuatu. Kan? Kita rasa handset tu canggih, rupa-rupanya dia datang daripada akal manusia. Kan? Tapi manusia tu tak sup dengan benda tu. Nah, padahal Al-Quran ni lebih lagi. Dia lebih lagi memimpin manusia daripada dulu dan future. Benda masa akan datang. Dah sebutlah. Tiba-tiba orang masih lagi menganggap Barat lebih maju daripada Islam. Betul ke salah? Orang menganggap Barat lebih maju pada Islam. Patut Islam lebih maju pada Barat. Tu. Macam ibu-ibu, boleh terima? Boleh terima? Tak, ni saya bagi fakta. Saya bagi fakta. Kan? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi. Ni banyak nak sebut. Yang ketiga, wa hukmun ma bainakum. Nombor 3, Al-Quran ini adalah sistem perundangan di antara kamu. Itu nombor 2. Nombor 3. Quran itulah sistem, hukmun, sistem undang-undang di antara kamu. Itu Al-Quran. Tu. Al-Quran ni adalah sistem dan telah dibuktikan daripada sudut sejarah dengan testimoni. Telah dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Nabi kita Muhammad SAW yang mana dulu diutus zaman dia tu dipanggil zaman jahiliah. Zaman Nabi tu sebelum Nabi jadi Nabi dan dia Rasul, zaman tu zaman jahiliah. Dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun di Madinah, Nabi berjaya merubah masyarakat daripada Madinah tadi, daripada masyarakat jahiliah kepada masyarakat Islam yang bertamadun. Tempoh 23 tahun. Rujukan dia apa? Quran. Rujukan Nabi adalah Quran. Merubah sistem. Sistem jahiliah dirubah kepada sistem Islam. Tempoh 23 tahun. Itu ikut Al-Quran. Bukan ikut handset. Zaman Nabi handset tak ada. Lagi Facebook jauh. Tapi kalau kita tengok follower Nabi dengan follower kita Facebook, siapa lebih ramai? Kak. Macam tak? Follower Nabi, dia tak ada Facebook. Tapi follower dia paling, kita follower baru berapa tu pun dah termerang dah tu. Baru capai 1000 follower. Oh, bukan main. Engkau berapa follower? Engkau, itu baru. Sedangkan Nabi tu Facebook tak ada tapi follower dia. Kalau hari ni orang buat satu statik dan perkajian tentang penduduk dunia mengenai Islam dengan kafir, maka dunia hari ini diwakili oleh 3.5 bilion umat Islam. Dunia hari ini, bukan yang dulu, yang sekarang yang masih hidup adalah 3.5 bilion penduduk adalah umat Islam. Umat Islam tu adalah follower Nabi Muhammad SAW. Sekarang, belum campur yang dulu, belum yang dah mati, belum akan datang. Kita berfollower 1 juta tu, Allah Akbar, dah termerang dah tu. Kan? Tu. Kita. Baik. Saya nak sebutkan, artinya nombor 3 tadi, Quran ialah sistem undang-undang di antara kamu. Saya sebut tadi, Nabi telah berjaya merubah daripada jahiliyah kepada Islam.
dalam tempoh 23, kita merdeka 65 tahun. Betul tak? Kan? Dan merdeka 65 tahun. Kan? Parti yang ajak merdeka tu pun dia lingkup dah. Macam nak cerita lah kan. Benda dah jadi sejarah. Kan? Benda dah jadi sejarah kena cerita. Betul tak? Saya sebut betul tak? Parti yang memperjuangkan kemerdekaan tu lingkup lah. Nak cakap macam mana? Saya bukan nak cerita pasal lingkup tak lingkup. Maksudnya 65 tahun merdeka, ibu-ibu nampak tak undang-undang Islam dekat Malaysia? Nampak tak? Apa yang akak nampak? Agama Islam memang rasmi dekat perlembagaan tu, tapi pelaksanaan tu nampak tak? Nampak? Apa mana dia? Contoh. Macam contoh? Contohlah contoh. Give me example. Contoh apa? Kak, contoh dia apa kak? Contoh. Ya contoh. Yang dah ada sekarang ni lah. Ya apa dia? Yang dah disediakan oleh pejabat agama lah. Sekadar itu saja. Itu undang-undang kekeluargaan. Undang-undang jenayah tak ada. Tak boleh buat. Tu undang-undang jenayah. Dalam kitab Mata Al-Badrin, Kerajaan Negeri Johor, Sekolah Agama, ada tak bab Kitabul Jinayat? Ada. Kitabul Muamalat ada tak? Kitabul Muamalat tu sistem ekonomi Islam. Riba ada lagi? Konvensional punya sistem ada lagi? Jual beli? Sebab tu Islam ni, Quran sendiri kata, yang kita bahas ni, dia adalah hukum di antara kamu. Dan telah terbukti dalam sejarah, Nabi telah tunjukkan berjaya dunia ini daripada masyarakat jahiliah kepada masyarakat Islam. Dan kerja Nabi disambung oleh sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Berkembang Islam. Sampai kat kita, Pak Besar pun ramai orang. Tu dia. Sampai kat sini. Dan kita telah juga memimpin dunia. Iaitu cuba buka dalam sejarah Kerajaan Osmaniyah Turki yang memimpin dunia. Sehingga kita dimaklumkan dalam buku sejarah Aceh adalah serambi Mekah Asia Tenggara ketika zaman Kerajaan Osmaniyah Turki. Tiba-tiba 1926 tombangnya Kerajaan Osmaniyah Turki, kita kat dunia hari ni tak ada sistem Islam. Kan? Yang ada ialah sekular. Sekular. Tak tahu sebut sekular. Kalau tak tahu sekolah. Kan? Sekular. Sebab tu ibu-ibu kena belajar. Ibu-ibu kena panggil ustaz cerita bab ni. Kalau ustaz tak berani panggil aku tahu cerita. Tak betul. Sekarang ni, ibu-ibu, kita dah semayang, dah puasa, dah zakat, dah pergi haji pun. Kan? Padahal Quran bukan sekadar itu je disebut. Ada yang lain. Kan? Kalau lah, contoh, dekat kampung akak ada orang curi, nak hukumkan apa? Tak ada hukum pun, ada, masuk penjara je lah. Tangkap masuk penjara je lah. Paling-paling pun bayar denda. Lepas tu keluar. Kalau yang tukang curi ni, jenis profesional punya curi bukan sikit. Bilion punya curi, tangkap sekejap, setahun, 2 tahun, dia keluar tak ada hukuman, kaya tak dia lepas tu? Oh, kaya. Sebab tu ada filem orang putih. Ibu-ibu tengok filem orang putih, saya pun lupa tajuk dia. Cerita orang cleaner banker. Cleaner banker. Tengok cerita orang putih, ada satu cerita orang putih, cleaner banker. Dia bertiga. Dia rompak bank tu. Rompak bank tanpa meninggalkan kesan. Keluar cleaner, lepas tu billionaire. Tu dia. Kenapa? Penjahat tu buat jahat, tak ada hukuman dia. Yang ada saya pernah cerita pada ibu-ibu ialah Sumpah Semerah Padi. Faham Sumpah Semerah Padi? P.Ramlee jadi director, P.Ramlee buat filem nak tunjuk kepada orang ramai ni sistem Islam. Dia buat jahat, dia pelakon, dia kena pukul 100 rotan. Pergi siar kat panggung, ibu-ibu tengok. Faham tak faham? Faham. P.Ramlee buat filem, faham hukum hudud kan? Ustaz cakap Quran hadis, tak faham. Nah, sistem. Dan benda tu disebut dalam Quran. Takkan kita nak nafikan. Sebagai kita orang beriman, kita menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kita menerima Al-Quran sebagai rujukan kita. Artinya benda tu disebut dalam Quran. Mana kita kena terima.
Kalau kita tak terima, soalnya nanti bila mati ditanya, wama imamuka, siapa imam kamu? Kita nak jawab Al-Quran imam kita, tiba-tiba malaikat tanya kau dulu, kemudian kau tak terima. Nak cakap macam mana? Nah kan? Sebab tu benda ni kita kena faham elok-elok. Sebab tu kita kena belajar balik kepada Islam tu. Tak kiralah apa bangsa warna kulit sekalipun, tapi dia kena pegang Islam. Tu. Boleh faham ibu? Saya nak sebut begini. Kenapa dulu, 65 tahun dulu, ketiga pemerintah yang ada dulu, yang sekarang dah lingkup, jadi lingkup? Apa dia? Bukan, nak sebut gitu, memang dah lingkup pun. Tak, saya nak sebut gini. Saya bukan nak tuduh soal tu, tapi sebab lingkupnya kenapa? Sebab tak pegang Islam. Itu saja. Sebab tak pegang Islam. Kalau pegang Islam, Nabi dah kata kalau orang pegang Islam, dia akan dimuliakan oleh Allah. Selalu kita sebut gitu. Kan? Dia akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau tak pegang Islam, maka tak dimuliakan oleh Allah. Bahkan ibu-ibu kena faham, Arab tu jadi mulia, sebab Nabinya bawa Islam. Kalau Arab tu tak ikut Islam, tengok sekarang, Arab dah mula ikut Barat. Kan? Dia sendiri pun dah tak ikut. Tu dia. Kalau Arab tak ikut Islam, Arab akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tunggulah masa dia. Apa dia? Apa lagi kita, dia dah tertutup macam tu. Ya betul. Sebab tu kita duk tengok hari ni, kalau nak pergi Arab, dangdut pun dah boleh ke Arab. Kita boleh tengok hari tu, John Travolta datang dekat Riyadh. Kemudian siapa lagi datang? Salman Khan, akak pun tahu. Macam tengok. Salman Khan datang, bukan sikit punya tengok. Kemudian Nancy Ajram datang. Tahu tak Nancy Ajram? Tu searching dekat Google, tengok siapa Nancy Ajram tu. Kan? Tengok kat YouTube Nancy Ajram tu siapa tu? Tu penyanyi gilik Arab lah tu. Tu datang tu. Pak Arab tu kan tengok tu. Kan? Kalau ibu-ibu tengok dekat YouTube, ibu-ibu pun sama tengok. Kan? Dah kita ni kena tengok. Kalau tanya ustaz tengok ke Nancy Ajram, saya tengok. Kenapa? Kalau tak reti nak cerita. Kan? Imam Syafi'i kata, araftu syarra la li syarri walakin litawaqi. Aku kenal jahat tu bukan kerana jahat, tetapi untuk berjaga-jaga tak jatuh kepada kejahatan. Jadi kena tengok juga benda. Bukan nak jadi jahat. Kalau saya tak tengok, saya tak reti nak cerita pada ibu-ibu. Kan? Silat-silat ibu kata, mana ustaz maklumat ustaz datang? Ustaz dapat tu. Kena jolok macam tu sekarang, senyap. Kan? Tu, tengok, cari. Ada. Saya bercakap ni semua ada maklumat dia. Kan? Kena cari tu. Sebab ibu-ibu tak sempat nak tengok maklumat. Sebab jaga kuali dengan jaga piuk. Betul tak Jaga kuali dengan jaga piuk ni, dia lupa nak tengok. Tu jaga suami, jaga anak lagi lah. Lepas tu kena datang kuliah. Kena datang kuliah, ustaz tolong cakapkan. Tu. Jadi nanti balik rumah dah tak payah Google lagi. Bang, ustaz cakap. Gitu je senang. Simple. Tu. Boleh faham saya bagi contoh begitu. Jadi kita kena berusaha. Sebab kenapa? Dunia telah menunjukkan dulu zaman Nabi telah ditunjukkan macam mana Islam. Dan kita menerima Islam. Dan saya dan ibu-ibu semua menerima Islam sejak daripada lahir. Lahir daripada perut ibu yang Islam. Ada ke sini mu'alaf? Ada mu'alaf? Tak ada. Maknanya lahir daripada mak dan bapa Islam. Kita punya keturunan Islam. Artinya kita dah menerima Islam lama dah. Cuma menerima Islam tu jangan sikit-sikit. Sebab Islam tu panduannya Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan panduannya saya. Ibu-ibu salah kalau kata saya berpandukan kepada Ustaz. Tak salah. Berpandukan kepada Al-Quran. Ustaz tu cuma menyampaikan sahaja. Menyampaikan ilmu. Sebab tu kena wajibnya belajar. Kan? Kena wajib belajar. Cuma kalau belajar tu jangan tidur. Nanti memang terus tak dapat ilmu. Cakap terang je. Sebab biasalah. Ibu-ibu buat kuliah pukul 3 petang. Bukan 9 pagi. Kan? Daripada pagi dah buat kerja rumah tadi tu. Kan? Terkejar-kejar nak pergi petang ni. Punya nak nyiapkan nak pergi pukul 3 ni. Terkejar-kejar nak nyiapkan tu. Sampai-sampai tu dah penat ngantuk tu yang kadang-kadang ustaz cakap dia tertidur. Tu. Kan? Super. Dia duduk rumah dengan dia pergi kelas tu. Super. Tak dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah tak ada seorang pun tidur. Okey lah tu. Kan? Saya memang kalau ibu-ibu ngantuk, saya akan buat ibu-ibu tak ngantuknya. Tu memang cara saya. Kalau ibu-ibu ngantuk tu memang tak berjaya lah saya punya public speaking ni. Betul.
Saya nak nyampaikan ilmu supaya ibu-ibu tahu. Kalau ibu-ibu tidur nak dapat pahala je dapat ilmu buat apa? Kan? Okey, tu nombor 3. Nombor 4. Okey, nombor 4 kata Nabi SAW. Dia kata wal faslu laisa bil hazli. Quran ini pemutus. Quran ini adalah pemutus. Bukan main-main. Wal faslu laisa bil hazli. Pemutus. Artinya apa-apa yang Quran sebut itu konkret, bukan makna main-main, bukan joke, bukan. Tu. Kan? Contoh yang saya nak sebutkan masa zaman Nabi. Ni masa zaman Nabi, bini isteri Nabi gaduh. Kan? Isteri dia gaduh. Gaduh macam mana? Yalah, isteri Nabi mesti nak apa orang kata kehidupan tu nak ada pembelaan. Jadi datang jumpa dengan Nabi minta lebih. Minta lebih. Kan? Dulu saya sebut isteri Nabi bukan seorang kan. Jadi minta lebih dengan Nabi. Jadi Nabi ni Nabi bukan Perdana Menteri. Kan? Nabi ni bukan Anwar Ibrahim. Tak, saya nak bagi contoh itulah. Kan? Kalau Nabi Tuan Ibrahim senang. Duit. Kan? Dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Tak, tapi yang saya sebut Nabi ni dia hidup susah. Ibu-ibu, susahnya Nabi ni macam mana? Saya baca sejarah susahnya Nabi apabila saya pernah baca sejarah Fatimah kahwin. Susahnya Nabi tu, saya baca sejarahnya tu masa baca sejarah Fatimah kahwin. Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali ni pun super miskin juga, bukan kaya. Kan? Bukan kaya. Jadi, dia ni bila kahwin, katil tak siapkan. Selimut tak ada. Jadi bila malam pertama, Fatimah ni tengok-tengok katil tak ada, selimut tak ada, pagi ngadu dengan mak Aisyah. Maka Fatimah cakap Aisyah, wah ibu kata Ali tak siapkan selimut. Aisyah ni isteri Nabi ni, mak kepada Fatimah ni yang jaga, dia kata apa? Kau ambillah mak punya. Mak punya selimut tu kau ambil. Kan? Tu. Bukan dia maki menantu. Kan? Kalau kita menantu tu tak guna punya menantu. Tapi tak ada Fatimah. Aisyah bila tengok, dia ambil, dia kata dengan Fatimah, kau pergi ambil mak punya selimut. Dia bawa balik selimut. Malam tidur. Selimut Aisyah dengan Nabi dipakai oleh Fatimah. Macam mana keadaannya? Dia angkat tutup dada nampak kaki. Tutup kaki nampak dada. Itulah selimut Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Bukan isteri Anwar Ibrahim. Faham? Tu saya nak bagi perbandingan. Bagi perbandingan. Tu Nabi. Macam tu. Kehidupan dia. Miskin. Tu. Apa dia? Macam mana? Tu. Akak pernah pergi ke haji musim sejuk? Tak pernah, patutlah. Arab ni dia ada dua masa, panas dengan sejuk. Panasnya tak suka kat Malaysia. Panas kat Malaysia ni berpeluh kita. Panas kat sana panas kering. Kan? Malam sidai baju pun kering. Tapi kalau sejuk, tulang silap-silap sakit. Kan? Boleh pecah-pecah keluar darah. Kan? Kita tak macam tu. Kalau akak kata duduk belengging, memang mati dululah jawabnya. Kalau kat Arab tu. Kan? Kalau jenis musim sejuk. Dan kemudian kalau tengok Madinah dengan Mekah. Madinah tu, kalau Mekah tu musim panas, ada kalanya Madinah sejuk. Jauh tu keadaan dia. Macam mana? Johor dengan Thailand tu. 500 km. Antara Madinah dengan... Kan? Akak pergi Madinah, pergi Mekah ke Madinah, naik bas berapa jam? 8 jam kan? 500 lebih kilometer sampai 600. Artinya apa? Johor ke Thailand tu. Dia punya jarak dia. Johor monsun khatulistiwa. Dia punya cuaca. Thailand monsun tropika. Kan berbeza. Jadi Mekah dengan Madinah tu berbeza. Sebab tu kalau musim sejuk, cubalah belengging, mati awal. Kan? Tu kedudukan dia. Tu je. Artinya kita kena faham wakil tu. Kena faham realiti. Cuma saya nak ceritakan tadi Quran. Quran ni, tadi saya sebut apa? Dia pemutus bukan main-main. Bukan joke Quran tu. Dia memberi kata putus. Saya contohkan tadi isteri Nabi. Isteri Nabi tu dia pernah minta dengan Nabi keselesaan hidup. Allah turunkan ayat 28-29 surah Al-Ahzab dulu yang mula-mula saya bahas kat sini. 28-29 ingat? Ingat tak? Ada catat tak dulu? Ada catat tak dulu? Dulu, ayat 28-29 Al-Ahzab ada tak catat? Kalau tak ada catat, dicari saya punya live. Cari saya punya live kat sini. Yang dulu. Saya ingat lagi.
Nampak? Tak jumpa dah tu. Ada tertib juga? Ada? Tak ada? Kak, ada tertib tak dulu? Dulu ayat 28, 29 yang pernah disyarahkan kat sini. Ada tak? 28, 29 Al-Ahzab. Juzuk yang ke-22 nak masuk tu. Ingat tak? Oh, tak ingat lagi? Tak ingat Tak ada? Belum Oh, belum. Belum, nanti dululah. Belum Tapi tu ayat tu cerita pasal isteri Nabi minta dengan Nabi. Allah bagi kata putus. Kata putus macam mana? Dalam ayat tu kan dia kata, ya ayuhan Nabi qul azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Betul? Kak? Oh, kat Tasik Oh, kat sini kat darat. Oh, tu. Tapi ayat yang saya baca tu betul tak? Ya ayuhan Nabi qul azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Betul tak? Ayat tu kata Nabi bila isteri dia minta sesuatu, jadi Nabi ni Allah Ta'ala suruh jawab permintaan isteri dia. Apa jawabnya? Hei isteri aku, in kuntun naturin al-hayatad dunia, kalau kau nak dunia ni, kau nak perintah dunia, aku boleh bagi. Fata'alaina umatti'kunna, aku boleh bagi kau. Tapi syaratnya, wa usarrihkunna sarahan jamila. Lepas ni kau tak boleh duduk dengan aku, kau balik mamak. Nak kesenangan dunia aku boleh bagi. Aku doa Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi lepas ni kau balik duduk mamak, makna tak boleh jadi isteri Nabi. Itu kata dua. Kata dua. Jadi maknanya nak sebutkan Al-Quran ni, wal faslu laisa bil hazi. Dia pemutus, bukan main-main. Itu sejarah Nabi. Isi Nabi ramai. Minta lebih-lebih dengan Nabi, Allah suruh jawab macam tu. Tu. Agak-agak kalau ibu-ibu macam mana? Minta kaki lama dah. Kan? Apa dia? Angkat kaki. Kan? Tak, ini belajar Islam. Sebab tu kenapa Islam boleh tertegak zaman Nabi? Kenapa? Isteri dia sanggup bersusah. Sanggup susah. Sebab dia pilih Nabi. Ibu-ibu tengok, tak ada satu pun yang jadi isteri Nabi tu minta cerai dengan Nabi. Tak ada. Kalau baca sejarah isteri Nabi seorang-seorang, pernah dengar cerita isteri Nabi minta cerai? Tak pernah. Menunjukkan apa? Isteri Nabi sanggup hidup susah, payah kalau ikut ayat 28, 29 tu. Itu pemutus daripada Allah Ta'ala. Menunjukkan Al-Quran itu pemutus. Dia bukan main-main. Itu yang keempat. Yang kelima. Ni kalau tak habis ni sambung pula minggu depan. Yang kelima. Apa dia? May yarudduhu min jabbarin qassamahullah. Nombor 5 Quran ni, siapa-siapa tolak dia dengan sombong, Allah akan binasakan. Itu nombor 5. Al-Quran ni, siapa-siapa berani tolak, maka kalau berani tolak dengan sombong, maknanya dia apa ni, tak terima Quran, maka Allah akan qassamahullah, Allah akan binasakan dia. Sejarah telah membuktikan. Tengok zaman Nabi-Nabi dulu. Bila kaum dia lawan, Allah binasa. Contoh zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh bawa Islam tapi kaum dia tolak. Ujung dia apa? Tenggelam habis. Zaman Nabi Allah Lut AS menolak ajaran Nabi Lut, buat maksiat, terbalik bumi Sadum. Terbalik bumi Sadum. Kita lihat lagi zaman apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Zaman kaum Ad. Kaum Ad antara orang yang pandai teknologi, buat rumah tepi gunung. Buat rumah tepi bukit. Dia pandai corakkan. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Faham? Jadi maknanya apa? Quran dah sebut, may yarudduhu min jabbarin qassamullah. Siapa-siapa tolak Al-Quran, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Faham ibu? Faham tak? Itu dia. Itu yang kita kena jaga-jaga. Sebab tu siapa-siapa hina Quran, tak lama akan dihancurkan oleh Allah. Sama ada dia personal, sama ada dia berjamaah, sama ada dia berkumpulan, tolak Islam akan dibinasakan oleh Allah. Lambat laun. Lambat laun akan dibinasakan oleh Allah. Sejarah telah membuktikan macam tu. Itu kena jaga-jaga. Kita pun terlalu dah diberi peringatan oleh Allah. Kita ni dah selalu diperingatan oleh Allah. Dulu banjir, lepas tu kena COVID, lepas tu banjir lagi. Kan? Ibu-ibu pernah tak dengar cerita dulu? Bukan dengar cerita, melalui zaman. Johor ni dulu tak pernah tenggelam, tiba-tiba tenggelam.
Selalu kalau hujan, banjir Terengganu, Kelantan, apa? Terengganu, Kelantan, Pahang, Kedah. Tiba-tiba Johor banjir. Tenggelam Johor. Parit besar ni, paras lutut. Kan? Parit besar paras lutut, aku tahu. Banjir termenung. Orangnya pun ikut termenung. Sebab dulu tu suruh diajar tak kerti bahasa. Itu. Tak minta maaf cerita, kita kena cakap terang. Sebagai seorang Islam, kita kena muhasabah. Biasanya kita kena faham gini, orang Islam bila dia buat salah, dia muhasabah, dia balik pangkal. Itu je, bertaubat, Allah ampunkan dosa. Selesai, belum pada mati. Ni kalau dah tak sedar diri, dah tua bangka, nak mati tapi tak nak bertaubat. Kan? Dia ditegur, marah. Ditegur, mantul. Kan? Bukan ibu-ibu lah, tempat lain. Kan? Dan itu. Sebenarnya manusia ni mudah je. Kalau dia menerima nasihat, Allah Ta'ala bagi rahmat. Kan? Contoh, ibu-ibu kan? Balik-balik, rumah, laki marah. Kan? Bila laki marah, tarik muka tak? Tarik muka tak? Bukan tarik muka, tangan kaki semua tarik. Kan? Mesti tarik muka. Kena marah, confirm begitu tak? Maka kat situ nampak atau tidak? Bila tarik muka, kebahagiaan yang dibina hilang. Betul? Betul tak? Yalah bila tarik muka. Tak betul tak? Dan nanti dulu aku tak cerita habis lagi. Bukan. Bila kita ni, ibu-ibu kan, biasa kalau balik rumah, suami tak sambut, dia kata, "Ai, bini aku ni penat dia." Kan? Kita dia cakap macam tu, hilang penat. Kan? Main-main lah abang picit kejap kan. Contoh. Balik kuliah, nanti dulu aku tak habis cerita. Sabar dulu. Tak, ini pemahaman, kita nak faham. Ibu-ibu janganlah singkap kain tinggi-tinggi. Ni kalau macam tu macam singkap kain tinggi tu. Faham tak? Kan? Saya tak suruh singkap kain tapi jangan singkap kain. Kan? Tu bahasa saya gunalah. Cumanya saya nak bagi contoh, kita dah penat-penat dah, pagi tadi pergi kuliah, balik penat, suami kita macam, alah, muka nampak macam letih sayang aku ni kan. Main sini jap, abang picit kan. Rasa-rasa segar balik kan. Kenapa? Bahagia tu sampai. Betul? Cuba dah masa balik tu kata, "Hey, kau ni belum apa-apa dah. Hey dulu kan." Kan belum apa-apa tu. Dia cakap kau lambat balik kenapa ni? Aku geram tengok kau ni. Dah lah aku dah nyampah lama dah dengan kau. Kan contoh kan. Padahal 5-60 tahun tadi punya gembira, punya bahagia, kena macam tu, hilang selera. Betul? Betul tak? Maknanya yang saya nak sebutkan, bila kita ni kena macam tu, bermakna kebahagiaan tu dicabut habis. Betul tak? Saya nak sebut, dalam keadaan kebahagiaan hilang, tension kepala, geram, bagi itu boleh datang balik macam mana? Macam mana agak-agak? Kak? Apa dia? Kak, macam mana nak datangkan balik tu? Macam mana? Itu dah jadi bodoh lama. Dah, maksudnya gini, bang. Minta maaf lah bang, kan? Ini cara. Tahu lah bang, saya tahu mungkin abang ni salah dengan maklumat ni. Kan saya buat lambat ni tadi kenapa? Mungkin ada orang bagi SMS ni salah ni. Abang nak marah macam-macam ni. Tapi kalaupun memang saya salah, saya minta maaf ya. Okey tak bang? Yelah. Balik tak semula dia punya bahagia tu? Balik tak? Balik. Itu sebab dalam hadis Nabi kata, kalau kita sebagai manusia kena buat salah, Nabi kata khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang buat salah tu bertaubat, maka selesai dia punya masalah. Dosa dia selesai, masalah dia pun selesai. Kan simple. Siapa aja tu? Quran aja. Tu jalan penyelesaian dia. Tak payah susah-susah nak ustaz. Macam mana ustaz aku nak settle benda ni? Laki aku ni tak payah. Macam kak, boleh terima? Alhamdulillah. Tu yang senang tu. Dia tak susah ngajar orang besar ni, senang. Boleh faham Okey. Jadi kita tengok nombor berapa kak? Yang saya sebut nombor apa tu? Berapa? Yang keenam. Yang keenam Nabi kata, "Famani batagal huda fi ghairihi adallahu Allah." Siapa-siapa mencari petunjuk tidak mengikut Quran, Allah akan sesatkan. Itu nombor 6. Siapa-siapa mencari petunjuk tidak mengikut Al-Quran, akan adallahu Allah, pasti disesatkan oleh Allah.
Tu jelas. Tu dia. Cari petunjuk tak ikut Al-Quran, sesat. Sebab tu kita tengok ibu-ibu hari ni kita tengok hantar anak dekat sekolah tak jadi orang. Betul tak? Macam mana tu nanti saya tunjuk. Kita ramai hari ni hantar anak kat sekolah tak jadi orang. Baik. Cuba ibu-ibu pernah dengar tak? Kalau cikgu tu rotan anak murid, cikgu yang masuk mahkamah. Rotan anak murid, cikgu yang masuk penjara. Betul tak? Jadi sekarang ni pendidikan ni betul ke tak betul? Nak jadikan anak kita baik ke nak jadikan anak kita rosak? Nah, itu yang berlaku hari ni. Yang kita dengar macam tu. Bukan saya nak katakan belajar tu tak apa tak betul dah, tapi kita tengok apa yang telah berlaku. Kan? Kita tengok cikgu, ustaz nak pukul sikit je, dah kena saman, masuk mahkamah. Sedangkan Nabi kata ikut Islam apa? Muru auladakum bis-salah bis-sab' wadribu bil ashar. Suruh anak kau sembahyang umur 7 tahun. Umur 7 tahun ni kita kerjanya suruh, jangan pukul. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita kata mat bangun, sembahyang. Mat bangun, sembahyang, suruh je. Wadribu bil ashar, tapi umur 10 tahun tak sembahyang disuruh pukul. Wadribu tu pukul. Siapa suruh? Nabi suruh. Artinya memukul itu adalah konsep pendidikan. Betul? Konsep memukul itu adalah konsep Islam. Memukul itu adalah konsep tarbiyah. Memukul. Tiba-tiba hari ni yang kena pukul masuk penjara. Yang kena pukul naik mahkamah. Yang kena pukul kena saman. Kan? Itu yang berlaku. Artinya itu teori kita tengok gambaran pendidikan kita hari ni hancur. Kenapa? Sebab kita bukan membela guru, kita bela anak yang tak betul. Kita pergi ngajar ke sekolah, bawa ke sekolah untuk jadi betul. Tiba-tiba cikgu nak betulkan, kita pula saman cikgu. Artinya kita nak anak ni betul tak betul. Jadi tak betul lah. Lepas tu keluar dekat berita, maruah guru jatuh tak? Allah guru kata, kau lah guru ni, dia jadi pedak. Pedak macam mana? Datang anak kita sekolah, kau nak belajar kau punya pasal, tak nak kau punya pasal. Kan? Janji aku bulan-bulan dapat. Dah yang itu artinya dah tak ada keberkatan dalam ilmu. Itu jadi hari ini. Sebab tu Quran ni cara mudah je. Quran ni siapa cari lain daripada Quran sesat. Sebab tu kalau teori tak ikut Islam, itu daripada sistem belajar. Jadi teruk dah. Cikgu ni bila kena macam tu, dia pulang balik paku buah keras. Dia masih ajar sendiri. Kan? Dah dia tak boleh nak ajar. Lalu kata ngajar sendiri. Agak-agak mak bapak kalau ngajar anak sendiri, apa jadi? Hancur. Robohkan sekolah yang ada tu. Tak perlu sekolah lah. Kan? Contohnya begitulah. Tak perlu sekolah. Jadi anak kita duk tengok, kita ngajar, ngelayan laki, tak sempat lagi nak ngajar anak. Lagi. Itu semuanya kadang-kadang ibu-ibu semua wakalah. Wakalah tau? Wakil. Patutnya benda tu mak bapak ngajar. Tapi dah tak sempat. Dah pagi kerja, mak pun kerja, anak dengan siapa? Kan? Las. Sebab itulah kita ni sebagai orang Islam, dia kena balik kepada Islam. Jalan penyelesaiannya Al-Quran. Saya tu cakap, tak ada jalan lain kecuali jalan Islam. Kalau tak ikut jalan Islam, memang tak betul. Itu baru saya cerita pasal pendidikan. Belum cerita pasal yang lain. Saya nak tanya ibu, kalau kereta rosak, kena jumpa siapa? Mekanik, kan? Kalau kereta jumpa kereta? Bukan jahanam, jadi besi buruk. Tak settle masalah, kan? Maksud saya, kalau manusia punya penyakit, kena jumpa siapa? Doktor. Allah Ta'ala yang jadikan manusia. Kalau manusia nak selesaikan otak manusia, tak selesai, macam kereta jumpa kereta. Faham? Jadi nak balik kepada Allah, tu mana dia? Kalam dia tu, Quran tu kalam Allah. Jadi kena ikut tu. Tiba-tiba kita cari yang lain. Memang tak jadi. Macam tak? Boleh faham? Betul kan? Gitulah. Kita manusia yang projekkan siapa? Allah jadikan. Artinya kalau kita ada penyakit, kita ada masalah, kita kena tengok balik macam mana Allah nak settlekan kita. Dia buat kita macam mana, maka kita kena ikut cara dia. Tiba-tiba kita ni sakit, tak betul. Kita tanya dengan manusia yang tak betul. Agak-agak jadi betul lah. Orang gila tanya orang gila, jadi apa? Nak cakap macam mana? Betul tak? Tu. Ni bukan nak kata apa. Sebab tu yang saya nak sebut tadi,
dalam hadis Nabi kata famanib tara huda bighairi adallahu Allah. Siapa-siapa cari petunjuk ni mana cari jalan keluar lain daripada Quran, sesat. Sebab tu ibu-ibu tengok barat dia maju. Cuba tanya balik, maju di sudut mana? Sudut mana yang dikatakan maju? Apa yang dikatakan tamadun dengan barat? Ibu-ibu boleh tengok hari ni. Dekat barat pergaulan bebas. Dekat barat semua bebas. Kan? Keluarga pun dah jadi macam lintang bukang. Betul tak? P.Ramlee pun dah buat filem Keluarga 69. Betul tak? P.Ramlee buat filem. Nak ngajar kita, ustaz ngajar orang tak nak terima, tapi P.Ramlee ngajar Keluarga 69. Habis. Anak ambil mak, mak ambil anak. Macam-macam punya cerita, kan? Sebab tu, kalau ikutkan alim tak alim, P.Ramlee tu alim. Sebab apa? Dia buat filem nak ngajar orang. Dia buat filem Madu 3. Kan? Ustaz ngajar, orang tak diterima. Dia buat filem, orang boleh terima. Macam betul tak? Kalau ustaz ngajar bukan main menyampah, aku tengok ustaz ni. Tak ada cerita lain. Madu 3 je. Tapi dia tengok filem Madu 3, terlekek-lekek tu. Boleh. Macam Kak setuju lah. Dia buat lagi cerita. Contoh, kan? Cerita 6 Jahanam. Akak pernah tengok cerita 6 Jahanam? Pernah tengok. Tengok, itu dia ceritakan keadaan masyarakat. Merompak, 6 Jahanam kan ceritanya merompak bunuh orang, tapi nak cuci tangan. Asal perompak, asal bunuh orang, pembunuh, tapi nak cuci tangan. 6-6 jadi baik. Kan? Macam mana? Seorang jadi tukar bank, seorang tukar kain, seorang jual emas, seorang ahli politik. Kan? Tengok 6 Jahanam tu. Tu P.Ramlee buat tu. Nak ngajar apa? Nak bagi kita faham. Kenapa? Ustaz cakap tak faham-faham. Tu, dia buat filem orang faham. Lepas tu dia buat filem lagi, Keluarga 69. Apa dia? Nanti dulu. Keluarga 69. Tonggang terbalik. Kan? Kan kita duk tengok masyarakat kita, kalau tak belajar agama, tak ada bimbingan agama, tak tonggang terbalik. Kan? Tak tonggang terbalik. Tak tahu mana mak mertua, anak menantu, mana mak, mana tak tahu. Keluarga terbalik. Itulah dia. Kan? Ustaz tegur, marah. P.Ramlee tegur, boleh senyum tu. Tu P.Ramlee tu. Bermakna dia tu kaji. Apa tadi Jah? Cerita apa? Tiga Abdul. Tiga Abdul. Itu gaduh pasal keluarga. Gaduh pasal harta. Tu. Tiga Abdul tu sebenarnya cerita pasal apa? Cerita pasal kerajaan Osmaniyah Turki tu. Membahagi tanah-tanah Islam tu. Bila telah jatuhnya kerajaan Islam. Cuma digambar rupakan dengan konsep tiga Abdul. Tu. 25%. Gitu. Dan ini, benda-benda ni, yang saya pun memang peminat P.Ramlee. Sebab kenapa? Cerita dia tu, konsep dengan Islam tu kena. Ada mesej dia. Kan? Ini cerita-cerita sekarang tak karuan. Kan? Cerita sekarang, alahai. Kan? Apa dia? Cerita, akak pun tahu juga cinta tak sudah. Padahal tengok dah tua tu. Yang tengok dah tua tapi bercinta, Allah Akbar. Orang kata apa? Dah tua bangka nak mampu pun tak reti lagi. Kan? Dah. Nak cakap macam mana? Jadi artinya konsep Islam tu senang. Belajar Quran tu. Sebab tu, saya daripada dulu, walaupun memang saya menghafal Quran, walaupun saya memang jadi orang panggil ustaz, mengajar Quran, tapi kita tak rasa jemu dan tak rasa kenyang dengan berdepan Al-Quran. Kenapa? Sebab dia punya perbahasan tak habis-habis. Tak habis-habis. Seronok. Tapi tadilah saya sebut, lebih suka handset daripada Quran. Kan? Itu kalau tak ada kelas muslimat ni, memang tak pegang Quran. Kan? Pegang Alhamdulillah. Moga-moga jadi wanita solehah. Itu saya doakan macam itulah. Kan? Bukan senang nak jadi wanita solehah ni. Bukan senang betul. Bukan senang. Walaupun kerjanya tak banyak, tapi kalau tanya, asyik payah je. Iya. Kerja orang perempuan macam solehah tak susah, tak banyak. Paling kurang 3, paling banyak 4. Dia punya kerja tu paling kurang 3 sebab adalah hadis, paling banyak 4. Kerja dia. Tapi kalau tanya, asyik payah je. Tak pernah senang. Tak pernah. Okey Ustaz. I'm very good lucky. Oh, tak pernah begitu. Payah. Macam-macam. Betul tak? Tu contoh. Okey, yang keberapa tu? Yang ke-7.
Ni kalau tak habis sambung minggu depan. Salah lagi habiskan lagi. Habiskan bukan sikit ni, banyak lagi ni. Kata 9. Bukan 9, hampir 20, 19. Tadi kata 9. Tak. Kalau belajar sekejap aja habis, besok nak cerita apa? Kan? 9 mula. Sampai 9 jadilah kan. Macam ibu lah duduk kat rumah kan. Daripada mula kahwin tu sampai sekarang kan. Berbual lagi tak dengan suami? Buat. Maknanya memanglah buat, padahal semalam dah buat lagi ni, buat lagi. Kadang benda sama agak. Okey je, boleh senyum lagi. Ini ustaz pun cakap sekali dah kelang kabut. Kan? Selalu dah bual dengan suami. Kan? Benda yang sama juga. Kan? Panggil pun tak berubah. Dulu masa muda-muda kahwin, bang. Sekarang dah tua pun bunyinya sama juga. Tak jemu sebut benda tu. Kan? Tak jemu. Tapi kalau dengar ceramah ustaz, kuliah ustaz, macam aku dah pernah dengar lah ni. Lain pula bunyi dia. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Kan? Baik, nombor berapa tadi tu? 7. Okey, nombor 7 kata dia apa? Dia sebut wal hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kukuh. Al-Quran itu tali, hablun tu tali. Quran kata wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kamu kena pegang dengan tali Allah semuanya. Artinya Al-Quran ni tali yang paling teguh, payah nak putus dan memang tak putus. Boleh faham? Maknanya kalau kita nak cari pengikat betul-betul, carilah Al-Quran. Carilah Al-Quran untuk pengikat betul-betul. Sebab itulah dulu ibu-ibu masa saya dulu menikah, saya dulu ni cerita sebab Al-Quran tu apa orang kata? Tali yang kukuh. Jadi ni cara saya dulu. Daripada seorang isteri kepada 2 orang isteri, saya buat benda sama. Apa dia? Saya panggil bila dah menikah tu, maka saya pun dulu isteri pertama. Jadi salam dengan dia, apa saya baca? Saya suruh dia baca ayat ni. Ayat 10 surah Al-Fathu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bi ahdillah fasyuti ajran azimah sampai akhir. Ayat ni ayat 10, saya suruh dia baca, saya baca. Apa saya kata? Ayat ini sebagai satu bai'ah yang pernah dibuat oleh Nabi dengan para sahabat. Jadi ini antara suami kamu dengan kamu, bahawa sekiranya suami kamu taat perintah Allah dan Rasul, patuhlah, kalau tidak taat janganlah. Tu. Itu saya dulu. Dapat pula isi seorang lagi. Nak pegang dua-dua tangan tak boleh. Ambil serban. Bucu dengan bucu pegang. Baca ayat yang sama. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sampai habis. Sama. Dengan izin Allah Ta'ala sampai sekarang. Dengan izin. Sebab apa? Janji kita atas nama Allah, iaitu Al-Quran. Nanti besok ada nombor 3 pun kena macam tu juga. Nanti, bukan sekarang, nanti kan. Nanti tu bila wallahu apa dia? Perancangan lah tu. Apa pula? Katakan lelaki sejati kan. Nampak tu. Ada orang tukang bela. Terima kasih kak. Tunggu je lah. Tu dia. Tapi nak sebutkan itulah. Sebab oleh kerana Nabi kata huwal hablullahil matin. Quran tu tali yang teguh. Jadi kalau kita nak ikat apa sekalipun, mesti dengan tali yang teguh. Kalau ibu-ibu ingat dulu, masa ibu-ibu nikah, tu Pak Imam yang 7 nikah kata apa? Uzawwijuka bima amarallah bimsakin bima arufin au tasrihum bi ihsan. Dia baca Quran tu. Nak nikahkan orang tu. Atas nama Allah, atas perintah Allah. Macam tu. Jadi ikatan yang paling teguh ialah Tapi masalahnya yang banyak bercerai tu kenapa? Sebab tak ikut Quran. Faham? Faham ibu? Tu. Ya dah memang betul. Dia hidup tak ikut Islam. Tak nak Islam. Kan? Tak bergaduh. Kalau selalu bergaduh tu, dia boleh bersama ke bercerai? Memang dia itu dah saya sebutkan macam mana nak gaduh kan. Nak gaduh boleh. Ibu nak gaduh dengan suami boleh, saya ajar. Kan? InsyaAllah tak bercerai. Betul. Sungguh. Baca sejarah Nabi SAW. Isteri Nabi bila sebutnya kalau Allah Ta'ala senyap dia. Betul tak? Tu. Dia ada kaedah dia. Sebab kadang-kadang kalau saya senyum dia pun kadang tak apa cantik juga. Orang kata gila pula. Pagi petang senyum je. Sekali-sekali kena gaduh. Kan?
Sebab masak tu kena ada gula dengan ada. Bukan sekadar tu, kena ada lagi apa? Sos tomato lagi. Kena macam-macam kena ada. Barulah bila dah rasa campur-campur, baru sedap makan. Tu dia. Itu kalau faham. Kalau tak faham, lantang kau lah. Macam mana? Boleh faham tu? Okey. Sambung lagi. 8. Nak berhenti pukul berapa ni? Lama asal. Oh, lama lagi. Okey, saya sambung lagi. Yang ke-8. Quran ni. Wa dzikrul hakim. Zikrul hakim. Al-Quran ini adalah peringatan yang tepat. Quran. Maknanya kalau nak katakan peringatan, pujuklah Al-Quran. Tepatnya. Peringatan tu. Tepat. Jadi tak payah cari yang lain. Tak payah cari surat khabar ke. Tak payah. Cari Quran selesai. Cari Quran. Apa dia? Carikan ustaz lah, suruh bacakan. Tak pandai baca Quran. Hari ni Quran terjemahan banyak. Daripada baca surat khabar, baik baca Quran terjemahan. Betul tak? Apa dia? Quran pun dia, surat khabar pun sikit-sikit. Okey, tak ada masalah. Cumanya kalau ada masalah tu kena rujuk pada Quran. Bukan maksud saya tadi baca surat khabar tak boleh. Nak baca. Tapi jangan sampai baca surat khabar, Quran tak pernah baca. Kan? Cuba ibu-ibu tengok. Anak ibu-ibu pegang handset. Berapa banyak dia pegang Quran? Tak ada langsung. Tu yang saya nak masukkan. Kadang-kadang manusia ni, dekat dunia ni, kalau tak ada ditegur, tak ada kuliah, tak dipanggilkan ustaz, memang dia akan lalai dengan hidup dia. Betul? Kita tengok anak kita lah. Saya bukan nak kata ibu-ibu, saya, anak ramai 13. Campur anak angkat seorang 14. Tu. Tu. Selalu balik je saya tanya, dah tengok tu ayah punya live, dah tengok atau tidak? Kena tanya tu. Padahal handset kat tangan masing-masing tu. Kena tanya. Kalau tak tanya tu, tak, saya mesti tanya ayah cakap apa itu? Dekat live saya itu cakap apa? Tanya. Kalau tak tengok. Tu anak aku. Tu. Pula anak orang lain. Bukan senang. Jadi artinya kita kena mendidik. Bukanlah maksud saya cakap macam ni besok tu jadi wali. Tak. Cuma kita kena didik. Orang Jawa kata apa? Alon-alon asal kelakon. Tu. Selu-selu. Bukan nak hari ni cakap besok tu jadi. Kalau hari ni cakap besok tu wali tu, alhamdulillah. Tapi kalau hari ni cakap besok kuali tu memang betul lah. Manusia ni dia perlu kepada pentarbiahan, pendidikan dan masa. Jadi kena perlu. Jadi apa yang saya sebut ni, janganlah ibu-ibu sentak sangat atau terpanjat. Dah perlu kepada masa. Hari ni belajar, belum tentu besok boleh buat Mungkin lusa, mungkin tahun depan. Macam ibu-ibu dulu belajar sekolah agama umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Belajar bab kitabun nikah. Bab nikah tu kitab Matal Badin. Dulu kitab Matal Badin Dah praktik ke? Belum. Masa tu baru 15 tahun belajar Bila? 25 tahun baru praktik. Belajar dululah. Apa benda ni? Apa benda ni nikah ni? Tak tahu. Umur 23 tahun bila uzawi juga. Ni rupanya nikah. Dulu praktik, dulu pakar je. Maklumat. Tiba-tiba 10 tahun lepas tu baru belajar, baru praktik. Maknanya yang saya maksudkan, hari ni ibu belajar apa yang saya sebut ni, belum tentu besok terus boleh buat. Mungkin 2-3 hari, 3-4 hari, ataupun balik-balik nanti letak kepala nak tidur ni, laki dah berdengkur. Tapi kita ni yang tidur terbayang muka ustaz cakap. Masa tu baru terbayang. Teringat satu. Tu penting. Apa tadi saya sebut nombor apa? Apa nombor 8 tu? Peringatan tu kena tengok Al-Quran. Jadi kalau dah cukup takat tu 8 dulu. 8 dulu. Ada lagi saya sambung akan datang. Akan datang saya akan tajuk ni juga, habiskan apa yang Nabi SAW sebut. Cuma yang saya nak beri peringatan kepada ibu-ibu, apa yang saya sebut tu bukan daripada idea saya, tetapi berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Moga-moga kita dapat ambil peringatan tu. Kita tarbiyah diri kita.
Sebab diri kita ni kalau tak ditarbiah payah. Kan? Macam akak dulu kan, nak cakap masa muda-muda dulu kan dengan suami, I love you bang. Itu ada latihan dia tak? Tiba-tiba je. Tiba-tiba. Oh, tiba-tiba. Macam tu tiba-tiba Oh gitu, bukan perhati dulu tengok. Kan? Dulu Ustaz sekarang. Oh dulu kan sekarang. Sebab dulu orang apa mak bapak carikan kan. Tahu-tahu dah ada kat bilik aku. Kan dulu. Sekarang ni dia tengok daripada jauh dulu. Tengok dekat sikit. Assalamualaikum. Kan tanya. Belum berani cakap lagi. Dah tengok lama 2-3 hari. Baru bunyi I love you. Kan? Apa dia? Agaknya. Jadi maknanya bukan senang. Nak keluarkan perkataan tu bukan senang. Jadi macam itulah kita belajar. Ya, kita kena belajar dulu. Belajar kena. Jadi sekadar itu untuk tengah hari ni, petang ni, cuma saya mohon ampun dan maaf lah kepada ibu sebab banyak kali dalam kuliah saya kalau bercakap ni memang cakap tegak je. Kan? Jadi ibu dengar lah. Kalau boleh dengar, tak boleh dengar tutup telinga. Itu je. Balik jangan, nanti tak dapat pahala. Kan? Duduk dalam majlis ilmu, kalau tak dengar pun dapat pahala lagi. Saya sebut balik, duduk dalam majlis ilmu, kalau tak dengar pun dapat pahala lagi. Dapat. Cuma ilmu je tak dapat. Pahala dapat. Tu. Kalau kita tak dengar. Kita tak dengar ustaz cakap tu. Kan? Habis, baru nak start tidur dah. Kan? Wallahu a'lam. Habis. Tu tak dengar tu. Tapi masa tu duduk dalam majlis ilmu. Dapat pahala. Kira menghadirkan di majlis ilmu. Cuma ilmu tak dapat lah. Pahala banyak. Bodoh sama kedua. Faham tu? Jadi artinya kat situ kena faham lah tu. Jadi saya minta maaf banyak lah kalau memang saya punya cara macam tu. Mana bercakap terus terang sebab ilmu tu dia telus. Dia tak ada nak kona-kona. Dia kena cakap terang. Cuma kita lah mendidik diri kita untuk menerima. Kan? Saya kena cakap macam tu lah. Kalau saya tak cakap macam tu, confirm saya yakin ibu-ibu petang ni tidur. Betul. Saya pernah kuliah bukan sini je. Saya pernah kuliah Tasik Merdeka tu. Itu lebih ramai daripada ni. Akak pun selalu ada kan. Kat depan bukan main tak nak tidur. Kat belakang tidur semua. Ada lah Ustaz. Saya berhati belakang. Tak ada tidur. Tak ada. Saya yang tengok bukan akak tengok. Akak tengok saya. Tak tidur. Ada yang tidur. Tu kat sini alhamdulillah lah bagus lah. Telinga dia dengar lah Ustaz. Apa dia? Dia kejam mata. Sebab memang dia wali. Nak macam mana? Jadi moga-moga moga-moga dapatlah keberkatan ilmu tu. Yang penting itu keberkatan ilmu. Wallahu alam. Sekadar itu untuk petang ni aku qauli hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustaz. Apa? Oh, apa dia? Hari tu kan Ustaz bermaulid Nabi di sana kan. Dekat mana? Okey. Saya ada sentuh berkenaan dengan ini apa ni kodok sembahyang. Ya, betul. Biasanya orang perempuan kan ada cuti tahunan, ada cuti bulanan. Ya. Ada macam kita ni cakap terus terang ke memang yang lama tu dah berapa banyak dah tinggal. Jadi kita ni macam Nak tanya semula. nak tanya kita nak cari kita dah tua ni kita nak bayar balik tu macam mana? Oh. Maksudnya itulah. Apa sembahyang ke puasa? Bayang. Puasa ni rajin Senin kami puasa. Oh gitu. Kadang-kadang sembahyang itu tinggal dulu tak boleh lama sama lah mana-mana sama. Tak juga. Yang terlepas juga. Jadi mana yang terlepas tadi macam Ustaz kata yang macam tertinggal yang sebelum kan. Sebelum tu kan kena kodok. Tapi tak buat. Tapi tak buat. Terus move ke depan aja. Macam saya bagi misal lah itu antara isyak dengan antara maghrib dengan isyak dengan subuh tu. Kan? Jadi begitu masa waktu isyak tadi tu masih lagi haid. Kan? Kemudian tidur. Bila tidur, sadar-sadarnya bang subuh. Kan? Sadar-sadar bang subuh. Bila cek dah tak ada. Kat situ ada ihtimal lagi. Maknanya ada andaian lagi. Bila cek tak adanya tu subuh ke sebelum. Kan? Masa tak adanya tu subuh ke sebelum. Kalau tak adanya tu sebelum subuh, maknanya kalau sebelum subuh wajiblah isyak tu. Kan? Kedudukan tu. Yang macam ni yang banyaknya orang tak faham. Jadi dianggap sebagai meninggalkan. Tu dia. Jadi cara macam mana macam kita berhutang dan gitu. Dikadarkan. Kita macam tak tahu lah
hutang kita ni berapa tau. Ya, kalau tak tahu kena kadarkan. Kadang-kadang macam contoh maksudnya kita buat kodok tu selama beberapa hari ke beberapa bulan begitu. Tak, sehingga kita yakin bahawa selesai. Takkanlah kita yang tinggal masa tu 10 tahun, tiba-tiba 10 hari kita rasa, okeylah ni, mana boleh. Kan? Katalah kita tinggal tu dalam tempoh masa 10 tahun. Tiba-tiba 10 hari kita rasa macam dah selesai. Itu tak betul. Ceritanya ni Ustaz, bila kita macam tersadar ni, bila kita dah tak macam dah tak jaga bulan lagi. Jadi, benda tu bila Ustaz cerita kita teringat lah. Dulu masa tak belajar tu lah dulu. Belajar juga. Belajar tak macam sekarang apa. Oh gitu? Gitu. Jangan tak belajar. Belajar. Masa belajar dulu tu tengah tidur tu. Masa tu kefahaman ni kurang. Kurang. Ya. Jadi macam sekarang ni bila kita dah rasa kita ni masih ada umur, kita pun dah kata orang macam perempuan macam contoh kita kalau dah 70 tahun tu maknanya dah lama lah kita ni tinggalkan benda-benda tu. Maknanya jadi macam mana nak cover. Jadi kat situ kalau kita boleh kira kalkulat dengan nombor dan tepat, maka kiralah kalkulat nombor dengan tepat. Kalau boleh macam tu. Kalau tak boleh maka dikadarkan. Dikadarkan. Bila dikadarkan, maka kita kena fahamlah. Tadi saya bagi contoh, kalau 10 tahun takkan 10 hari kita rasa dah selesai. Kan? Kedudukan tu. Sebab tu ibu-ibu saya mana-mana kuliah, tak kira muslimin atau muslimat, saya lebih suka kepada kita buka pemikiran kita. Berfikir apa yang kita dulu bukan tak tahu, tetapi mungkin terlupa atau salah faham. Saya lebih suka begitu. Sebab saya biasa dah dengan soalan macam ni. Sebab saya mengajar sejak daripada umur muda dulu. Sampai sekarang ni dah terasa tua. Ya, memang betul lah. Sebab tu saya punya kuliah, saya tak boleh nak gunakan bahasa belok-belok. Saya tegak je. Tu, kalau orang faham, tak faham, ya karepmu. Ya, boleh, tak ada masalah. Mengikut waktu semayang tu. Okey, tak ada masalah. Mana semayang waktu ni bila-bila. Ya. Dan maksudnya macam contohlah kalau kita nak buat tak macam tu, macam ada orang kalau ataupun dia macam buat sekali arung. Badan satu waktu. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang dia cakap macam dia rasa terlalu keras. Dia kata kalau ada sembahyang qada tak boleh sembahyang sunnah. Tu memang ada perbahasan. Kan? Memang ada tak ada peluang nak buat solat. Tak, betul. Memang ada perbahasan tu. Ulama pun ada sebut selagi kita ada qada jangan buat sembahyang sunat. Cumanya begini, itu khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Pandangan Syafi'iyah memang ada masalah macam tu. Cumanya kita nak sebut gini. Kaedah sebab Nabi pun sebut hutang wajib dibayar. Ada satu sahabat Nabi SAW, dia pernah tanya, dia kata macam mana mak aku punya puasa. Kan? Jadi Nabi Nabi jawab dengan soalan. Dia kata kalau ada hutang wajib bayar tak? Maka kata wajib bayar. Jadi mana wajib kena buat. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi, cerita pasal konsep perbandingan Nabi tu hutang. Jadi maknanya kita hutang tetap bayar, tetapi duit ada banyak, boleh buat sedekah. Faham? Hutang tetap bayar, tapi duit ada, sedekah boleh. Sebab perbandingan Nabi itu ialah konsep hutang. Nanti orang salah faham, dia ingat tak payah kodok bayar sedekah. Macam mana? Nanti orang salah faham, dia ingat kodok tak payah buat. Itu jangan silap faham. Cumanya kita kena faham konsep yang disebutkan oleh para ulama antara sembahyang dengan puasa. Sembahyang Nabi pernah sebut, dia kata kalau puasa tu boleh dikodokkan, tapi sembahyang ni kata ulama ialah ibadat badaniyah. Ibadat yang tertanggung pada tubuh badan sendiri. Orang lain tak boleh buat. Lain dengan soal puasa. Tu kedudukannya. Cumanya tadi kisah tadi tu cerita pasal soal sembahyang sunat dengan sembahyang qada. Maka dibuat perbandingan oleh Nabi seperti hutang. Kita ni macam saya nak sebutkan, kita beli motor hutang tapi bayar tak tiap-tiap bulan? Bayar. Ada duit tak lebih, kita sedekah. Boleh tak? Urufnya tak ada masalah. Boleh bang? Tu kedudukan. Boleh je.
Tu. Sebab dekat sini ada khilaf di kalangan ulama. Cumanya yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dia lebih suka guna kaedah kalau hutang belum bayar jangan kita buat sedekah. Ada juga kaedah begitu. Boleh faham? Tu kedudukannya. Jadi mudahnya bagi kita benda wajib aulawiyatnya kena settle. Benda wajib. Benda sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Faham? Cuma tak buat rugi, itu je. Kena dengar betul-betul Sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa, cuma rugi. Ruginya kenapa? Tak dapat pahala. Itu saja. Wajib. Itu wajib, tak boleh tinggal. Tu kedudukan ni kan. Jadi penting belajar tu. Saya biasa dengar soalan macam ni. Kita kota wajib. Tapi kan kita kadang-kadang kalau macam subuh tu kan ada sunatnya kan sebelum subuh. Kata ada setengah orang kalau memanglah yang wajib awak tak buat, awak menyangkang tapi awak buat sunat buat apa? Itu boleh tidak? Dan itu tadi saya sebut tadi perbahasan tu kerana perbandingan Nabi tadi ialah dimisalkan dengan hutang. Jadi konsep hutang ni macam-macam bentuk. Artinya kita ni kalau yang paling bagus ialah bayar hutang. Sebab itu lebih bagus, kan? Tapi kalau konteks kita hidup dalam masyarakat ni, kalau beli motor hutang, kan? Bayar tak bulan-bulan? Bayar. Tapi dengan bayar bulan-bulan, tiba-tiba dia nak sedekah bagi ya. Boleh dua-dua tu. Kan? Ya betul. Sebab dia macam sunat tadi tu, witir tajuk, dia terkait dengan masa, waktu. Dia tak akan ada waktu lain kecuali waktu tu. Jadi maknanya kita tak ada masalah. Okey. Itu kedudukannya. Jadi boleh, tak ada masalah. Ya betul. Dia terikat dengan masa. Tu. Jadi kita kena memahami secara lebih luas. Yang saya punya pandangan ialah selagi orang nak semayang jalan. Yang kena betul-betul tegak, kena tegur orang tak semayang tu. Yang tak kena bising tu orang tak semayang. Yang nak semayang tu biarlah dia nak semayang. Kan? Tu. Baik. Ada soalan lagi? Rasa saya cukuplah, dah nak asal dah ni. Jadi sekarang tu untuk petang ni, rasa panjang hari ni. Alhamdulillah, kan? Boleh panjang tu. Jangan panjang-panjang tapi satu habuk pun tak ingat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa yaqinan shadiqan wa dinan qaiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya bawa anak bujang saya yang sulung ni. Ni. Ini anak bujang saya yang sulung. Umur berapa? 22 tahun.